اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Hidup Nabi kita sangat sederhana, siapa mengenali pasti jatuh cinta. Jika tiada makanan di rumahnya, baginda berpuasa tidak kecewa. Kebiasaan makanan keluarganya Al-aswadan tamar dan air sahaja. Perhatikan wahai saudaraku semua, kehidupan Nabi dibandingkan kita. Jika masih tak bersyukur dengan nikmat, bacalah sirah baginda yang tercinta. Daging hanya dijamah oleh baginda. Jika ada tetamu yang melawannya, para sahabat bukan tak ambil jakna, tapi Nabi bukan jenis bercerita. Ini permintaan Nabi kepadanya. Hidup miskin dapat sabar ujiannya. Roti Nabi diperbuat dari syair, tepung beli letak sedikit Tepung Bali tu. Bukan tepung beli kat kedai mana. Tepung barli. Tepung belilah di Royal lah dah. Kacau. Tepung barli. Tepung barli letak sedikit sahaja air tu, cara nak buat tepung tu. Cila. Roti Nabi diperbuat dari syair, tepung bali letak sedikit sahaja air. Sedikit. Cara nyanyi tu memang sedikit semua air. Sedikit sahaja ayat. Sikit je, jangan banyak. Cara nakam tu boleh tahu. Sedikit. Terus. Dan baginda. Dan baginda tidak pernah berjumpa roti gembul seperti di zaman kita. Para sahabat mencontohi baginda. Ini rahsia kejayaan mereka semua. Jika mahu simak kehidupannya, jangan segan buka sirah syama'ilnya. Pasti tambah keyakinan setelahnya bahwa Nabi bukan mengejar dunia. Dunia ini hanya persinggahan saja. Di akhirat itu tempat tinggal kita.
Dah sungguh ni. Kena dengan kehidupan tu. Lagu tu kena ke pandai lah. Walaupun terkenal tadi dengan Ustaz ni, lagu tu kena. Sejarah tarik balik lagi tak nasib lah. Bab pada menyatakan tentang kehidupan baginda Nabi SAW. Hidup Nabi kita sangat sederhana. Siapa mengenali pasti jatuh cinta. Jika tiada makanan di rumahnya, baginda berpuasa tidak kecil. Ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Rasul tidak tidak pernah komplain dan juga tidak pernah rasa kecewa dengan hal dunia. Sebab tu di antara hikmah Nabi kita Muhammad SAW belah dada baginda Rasul SAW sebanyak beberapa kali adalah untuk dibuang daripada hati Nabi SAW tentang kesakitan dunia. Faham? Sayyidina Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala nak disembelih anak baginda Ibrahim alaihissalam. Betul tak? Tetapi peristiwa tersebut tidak berlaku secara hakikah. Allah Ta'ala menggantikan perkara tadi kepada kibas. Berbeza dengan Rasulullah SAW. Rasulullah dipegang, kemudian dibelah dada Nabi secara hakikah di depan mata Nabi SAW. Ini lebih asyad, ini lebih berat daripada yang diuji oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini seperti disebut oleh sebagian ulama. Kalau nak tengok, boleh baca dalam kitab Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Maliki dan kitab Muhammad Insanul Kamil. Dalam tu ada bab berkaitan dengan khusus dibahaskan tentang hikmah Nabi dibelah dadanya 3 kali. Dan kenapa kesakitan tadi? Nabi tidak merasa apa, cuma dibuang tersebut untuk menghilangkan kesakitan Nabi dengan dunia. Nabi tidak ada lagi perasaan Nabi dengan dunia pada waktu tersebut. Atau ada lagi hikmahnya kenapa dibawa dengan tistun min zahabin min jannah, dan kemudian diletakkan air zam-zam daripada dunia, untuk digabungkan 2 perasaan pada Nabi, iaitu Nabi akan menyukai dengan sejuknya syurga Allah Ta'ala dan juga akhirat. Dalam masa yang sama, Allah SWT Muhammad tidak akan merasakan pada waktu tersebut dengan buruknya dan beratnya ujian ketika di dunia. Waktu bila Nabi dibasuh dengan bahagian daripada syurga di dalam dada Nabi Muhammad SAW, kerana ma'u zam-zam juga adalah air yang berasal daripada syurga Allah Ta'ala, dan diletakkan di dunia dan dibasuh dengan dada Nabi untuk apa? Mengekalkan barakah Nabi itu berada di dalam muka bumi sehingga sampai bila-bila. Ini banyak fawaid yang kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sayyid Muhammad Alawi Maliki dalam bab kenaan dengan belah dada saja, kita akan melihat ini berkait juga dengan perkara ni. Kenapa Nabi tidak ada lagi perasaan kepada dunia dengan perasaan seperti manusia lain memandang dunia dengan tamak? Kerana Nabi telah dibersihkan dada Nabi, dan dibersihkan berkali-kali. Antara hikmah yang kata ulama adalah untuk seperti mana seorang yang telah bersih kali pertama ketika berwudu, maka disunatkan baginya untuk bersih yang kedua dan ketiga. Disunatkan juga. Begitu jugalah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun pembersihan pertama telah selesai, pembersihan kedua dan ketiga untuk menyempurnakan lagi. Maka akhirnya Nabi menjadi manusia yang paling sempurna dan tidak ada yang boleh menandingi Rasulullah SAW. Macam mana orang boleh kata Nabi SAW sama dengan kita? Macam mana orang boleh sebut kata Nabi kata ketika memandang wanita ada syahwat kepada wanita tersebut seperti mana kita bersyahwat kepada seorang wanita? Ajib. Disamakan hatinya yang tidak dibersihkan dengan hati manusia yang dibersihkan berkali-kali oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak bertemu dengan Allah fi hadratillah, di dalam dunia ni pun kita disuruh untuk berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Kalau tidak, tak sah pertemuan kita tadi. Solat kita tak sah kalau kita tidak berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Bagaimana nak bertemu dengan hadratillah? Orang yang berada di hadratillah dibersihkan anggota, dibersihkan qalbi sampai selesai. Tidak ada lagi kotoran pada hati Nabi SAW. Kerana tu nak bertemu dengan hadrah qudusiyah, dengan Allah Ta'ala. Jadi agung kedudukan Rasulullah. Tapi tiba-tiba ada orang boleh sebut, kata Rasulullah pun ada nafsu memandang wanita macam kita memandang. Jadi Rasulullah pun pergi mandi sebabkan kerana Rasulullah bernafsu dengan perempuan. Ini bahasa apa ni? Ini bahasa orang yang tidak mengenal Nabi dengan sekecil perkara. Lepas tu kitab-kitab yang seperti yang dikarang oleh para ulama Syama'il, Insanul Kamil, Muhammad Insanul Kamil, ini perlu dihadam oleh para penuntut ilmu sebelum dia bicara tentang syariat agama Allah Ta'ala.
Karena yang tak kenal Rasulullah, bila dia bicara syariat, maka dia tidak ada hormat dengan syariat. Tak ada hormat. Sebab tu kita suruh kenal Nabi dulu. Sebab tu Nabi sebut, alimu auladakum thalatha khisalin. Alimu auladakum thalatha khisal. 3 sifat, 3 akhlak yang kamu kena ajar. Hubba au hubbi nabiyikum, au alimu auladakum thalatha khisal, ay hubba nabiyikum. Cintakan nabimu terlebih dahulu. Karena apa? Karena mencintai Nabi akan cinta syariat Allah Ta'ala. Macam mana nak cinta Nabi? Kena kenal Nabi itu tak sama dengan kita. Baca kitab-kitab tersebut, insya-Allah kita akan dapati perasaan yang luar biasa. Karena dikarang oleh ahli adab. Orang yang mengarang tentang Rasulullah, dan mereka ni ahli adab, tulisan mereka diberkati oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan orang yang tidak ahli adab. Mereka tidak mengenal Nabi dengan hakikatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sebagai manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Jadi kita mulia sebab dia Rasul. Kalau dia tak Rasul, kita tak muliakan dia. Kerana ayat macam tu diguna oleh sebahagian orang untuk nak kata Nabi sama macam kita. Bapak nak agung Nabi lebih-lebih, kata dia. Rasulullah ni macam postman lah. Postman kalau main tak surat kat kita, kita jamu ayat dah kat postman. Digunakan tashbih Nabi kan, tashbihkan Nabi kita Muhammad ni dengan postman. Kalau mendengar ni ada seorang yang sebut, saya tak mahu sebut kat dia daripada negeri mana. Sebab negeri pun dia tak kaya kan. Dia sebut, kata Nabi ni sama dengan kita je. Apa yang kita nak beza-beza buat pada dia. Kalau postman main hantar surat kat kita, kita jamu ayat dekat dia, kita bagi nasi dekat dia, kita muliakan dia. Dia hantar surat, selesai kerja dia, balik. Macam tu dia kata Rasulullah. Dia main kerja dia, dia selesai dia hantar risalah dekat kita, dia balik jumpa Allah Ta'ala, hadis selesai. Ya Allah. Ini bahasa orang yang sebenarnya tak mengenal syariat Allah Ta'ala. Sebab tu pengajian ni perlu ikhlas, perlu cari jalan yang betul, perlu cari guru yang betul, manhaj yang tepat. Kalau tidak, kita akan jadi rosak. Lepas tu kita pesan sungguh-sungguh dengan tersebut. Baik. Lepas tu kata Syekh Yusri, nak membaca syama'il, nak buka tentang Rasulullah, yang pertama, orang ni mesti beradab. Baru boleh baca tentang Rasulullah. Dia kena beradab dengan adab yang tinggi dengan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok, betul Imam Ibn Arabi, bila bahas hadis tu, hadis gharib, kata dia. Hadis ni maknanya gharib betul. Sebab apa? Sebab ni gharib dengan makna yang nak diletakkan kepada Rasulullah SAW. Faham tak? Sampai ulama sebut macam tu ketika nak bahas. Dan dia pun taklah jur'ah macam kita bahas, taklah berani sangat nak sebut macam yang kita sebut. Akhirnya berlaku sebut. Masyarakat kita memang tidak ada adab dengan Rasulullah. Sebahagian sampai ada sebut kata Nabi SAW, ya memang Nabi pun guna bahasa steam, tak steam apa semua. Nabi pun steam juga. Yang Nabi orang. Alhamdulillah Allah. Nabi, kemaluan Sayyidatina Aisyah dia tak pernah tengok sepanjang hidupnya. Nabi sama dengan kita? Sama dengan kita. Kemaluan isteri dia yang harus dilihat, tak dilihat oleh Nabi SAW. Dan Sayyidatina Aisyah kata, aku tak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sepanjang hidup. Kenapa? Karena suhbah dengan Rasulullah. Karena seorang akan mengambil dengan suhbahnya tabi'ah sarrakhah. Tabiat itu mencuri masuk. Karena itu tabiatnya Rasulullah. Tercuri juga pada isteri dia. Isteri juga ada malu. Main perasaan tersebut. Kita kata kat kemaluan isteri dia kita nak tengok, kemaluan orang kita nak tengok. Jadi apa ni, sama Nabi dengan kita? Takkan sama dengan Nabi. Yang tu yang kita duk bertahan. Bukan kita duk bahas tentang masalah sanad hadis tak sanad hadis semua tu. Tu bukan bahasan kita. Bahasan kita sekarang ni pada masalah adab tersebut. Nak ajak umat ni dengan adab dulu sebenarnya dengan Rasulullah. Sebelum nak bahas tentang sanad. Akhirnya tenggelam dengan sanad, terlupa dengan adab. Patutnya belajar sanad untuk beradab dengan Nabi SAW. Ni tak belajar sanad, akhirnya jadi biadab pula dengan Rasulullah. Ni kok mana? Tapi bukan ni lah, sebab semua pun dah selesai dah masalah tersebut. Bahawa kita kata ni, masyarakat umum masih lagi pegang dengan pandangan tersebut. Masih duk kata tak ada masalah, masih tak ada masalah. Dia duk sama Nabi dengan dia. Ya. Dan kita akan berjuang benda sampai mati. Sampailah umat ni, umat Melayu ni khususnya, beradab dengan Rasulullah. Ketika nak cakap dengan Nabi ni, sama-sama. Sebab umat Melayu terkenal dengan adab. Umat Melayu terkenal dengan adab. Kalau kita nak cakap pasal Tok Guru pun kita sama. Mungkin ada ihtimal, mungkin ada kaza. Mungkin kita tak faham macam dia faham. Kita akan ada perangai itu. Tapi jur'ah orang belakang ni, mutaakhir ni, dia jadi tak ada dah perkara tersebut. Bila adab ni tak ada, dia mula dah. Sampai ke Nabi pun dia tentu. Sampai ke semua benda dia nak sentuh. Sampai ke syariat pun dia dah mula berikan. Ini yang masalah. Baik. Pernah apa ni? Mana tu? Kebiasaan makanan keluarganya al-aswadan, tamar dan air sahaja.
Jadi kebiasaan makanan Rasulullah dan keluarga Nabi adalah al-aswadan. Apa aswadan? Tamar dan air sahaja. Itu tafsir kepada aswadan. Yang dipanggil dua benda hitam, al-aswadan. Perhatikan wahai saudaraku semua. Di bawah ada hadis, no? Ada hadis di bawah. Perhatikan wahai saudaraku semua kehidupan Nabi dibandingkan kita. Jika masih tak bersyukur dengan nikmatnya, bacalah sirah baginda yang tercinta. Jadi kalau masih tak bersyukur lagi, baca sirah Rasulullah. InsyaAllah kita akan turun bersyukur. Kalau kita rasa macam tak cukup je makan ni, baca sirah Nabi. InsyaAllah kita akan cukup dah kata makan. Kalau kita dah makan cukup dah. Rasulullah tidak pernah mengumpulkan dua hidangan dalam satu hari. Kita berapa hidangan satu hari? Pagi, tengah hari, malam lagi makan. Tengah malam pun makan juga. Cari pizza pula. Pizza ke, krip ke, kata apa tak? Yang macam fatirah ke, kan? Cari tu pula. Ayak pula tak cukup satu, kena 2, 3 ayak, 4. Tak kena ayak sejuk, nak ayak panas pula. Tak cukup. Tambah kalau ada isteri, lagi lah macam-macam suruh isteri buat. Nah, tengok Nabi SAW tak cukup, tak ada makanan. Dan asum, aku puasa hari ni. Tak ada pula Nabi balik. Ada makanan? Tak ada makanan. Kamu tak tahu kan saya keluar litih kerja berdakwah kepada umat Nabi Muhammad ni. Nak balik, nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Lepas tu orang boleh duduk rumah saja, tak buat kerja apa. Nabi tak pernah keluar kata semua. Tak ada makanan, asu. Ada makanan, makan. Tak ada, tak makan. Dan Nabi pula puasa dengan puasa wisal. Bagi zakat. Haram kepada umat puasa wisal. Sambung hari ni puasa, lusa esok lusa puasa, tulat puasa 3 hari, 4 hari dalam sekaligus, buka hari yang terakhir. Kita haram puasa macam tu. Dan Nabi kata, aku diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan wahai saudaraku semua kehidupan Nabi dibandingkan kita. Jika masih tak bersyukur dengan nikmatnya, bacalah sirah baginda yang tercinta. Daging hanya dijamah oleh baginda jika ada tetamu yang melawatnya. Nabi hanya menjamah daging kalau ada tetamu yang melawat Rasulullah SAW. Nah, ini illa ala dhafaf. Kalau tetamu saja Nabi akan menjamah daging. Akan pada tersebut kerana meraihkan tetamu. Para sahabat bukan tak ambil cakna. Jadi kalau orang tanya ni, takkanlah Nabi makan. Ni saya ni kadang-kadang dalam syair ni saya sebut benda yang kadang-kadang ditanya kepada saya dalam majlis. Saya masukkan sekali sebagai menjawab jawapan tersebut. Misalkan macam ada soalan muqaddar yang ditanya. Sebab selepas saya baca berkenaan kehidupan Nabi Muhammad, ada seorang ni datang kepada saya di Masjid USJ Shah Alam. Dia kata, Ustaz, kalau macam tu sahabat ni tak ambil tahu tentang Rasulullah. Kan tu makna dia. Dia kata kena tanya. Kalau tidak tanya, dia pegang tu. Sahabat tak ambil tahu. Takkan Rasulullah tak ada makanan di rumah, sahabat tak ambil tahu? Sekarang sahabat-sahabat kaya. Sayyidina Uthman kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya. Takkan para sahabat yang agung, yang ahadul mubasyirin bil jannah ni, kebanyakannya orang-orang yang agung ni, takkan tak ambil tahu tentang Nabi SAW? Maka saya jawab kepada makcik sebut, dah, bukan sahabat tak ambil cakna. Maka saya pun tulis tadi, para sahabat bukan tak ambil cakna, tapi Nabi bukan jenis bercerita. Nabi bukan jenis cerita dalam Facebook. Bukan cerita ke orang, bini saya tak masak, cerita habis semua ke orang. Hak bini pun sama juga, semua benda nak cerita. Nah, lepas tu saya sebut di bawah, yakni baginda Nabi bukanlah jenis orang yang suka bercerita hal ehwal rumah tangga. Ini berbeza dengan orang pada zaman sekarang yang suka bercerita semua masalah keluarganya di media sosial. Nah, tubuh dalam kurungan tu. Sebab takut lagi duduk apa ni? Sosial. Saya pun tak tahu sama ada betul ke tak ejaan tu dalam Jawi, tapi eja apilah. Nah, sosial. Dalam media sosial, semua benda nak cerita. Dia tak? Orang zaman sekarang macam tu. Sikit-sikit nak cerita ke orang, sikit-sikit nak cerita ke orang. Lepas tu isteri kalau jenis cerita ke orang, dicari orang lain lebih daripada suami dia, untuk dijadikan tempat untuk dia nak mengadu masalah dan berbincang masalah mereka. Maka ni kena cek balik, kena muhasabah sama-sama. Tapi para ulama, bila mana isteri mereka bermasalah, anak-anak mereka bermasalah, yang mereka pandang adalah mereka, bukan isteri dan anak mereka. Kerana isteri dan anak mereka adalah tabi'nya mereka. Mereka tu matbu', at-tabi'ut tabi'. Maksudnya dia akan mengikuti dengan sikapnya orang yang mereka ikuti. Yang salah siapa dia? Yang diikuti tersebut. Saya yang salah. Sebab tu Al-Imam Sa'id ibn Musayyib ataupun Sufyan ibn Uyainah, saya terkeliru dua orang ni,
pernah menyebut, kata saya setiap kali naik kenderaan saya, binatang peliharaan saya naik, kalau dia bermasalah, tidak jinak pada hari tersebut, saya akan beristighfar, kerana saya yang bermasalah. Selepas saya beristighfar dan bertaubat dengan apa yang dosa yang saya lakukan, insya-Allah binatang itu jinak. Isteri saya, anak-anak saya kalau tidak dengar cakap saya pada hari tersebut, saya akan muhasabah saya yang tidak betul. Lepas saya bertaubat dan saya beristighfar kepada Allah, isteri dan anak terus dengar cakap. Faham tak? Sebab tu masalah keluarga ni kadang-kadang bukan kerana kita kata salah faham, orang ni dia tak mau faham saya tak mau faham dia, tidak. Kerana semua ego. Yang paling besar ego adalah suami tersebut. Patutnya dia yang kena ubah dulu diri dia. Kalau tak ada cara dah tak apa lah tu. Istighfar dah tengok, tak ada apa dah. Maksudnya mungkin Allah Ta'ala nak bagi seperti sebab Allah Ta'ala bagi ada tolak. Tolak tadi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan yang terbaik. Tak mau lagi ada ikatan dengan keadaan zalim. Faham tak? Nabi sebut abghadul halal indallah at-talaq. Lepas tu kalau kita kahwin nanti kena fikir itu. Ada masalah saja, fikir kita yang masalah. Bukan dia yang masalah, saya yang masalah ni. Sebab tu dia jadi macam tu. Maka dia kena istighfar, taubat balik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang kami tadi nutudan, kamu buat macam tu, kamu akan dapat balik. Kenapa keluarga Rasulullah jadi yang terbaik macam tu? Kerana ikutan mereka Rasulullah. Ada ikutannya Rasulullah SAW. Faham? Lepas tu kalau kata kita ni tengok orang perempuan yang lain dengan pandangan pada waktu tersebut dengan nafsu. Kita jangan yang kita duk berharap kata isteri kita ketika tengok lelaki yang lain dia tak ada perasaan tersebut. Kemungkinan dia pun ada perasaan tu. Seperti mana dia tengok orang perempuan lain, orang lelaki lain dia ada nafsu. Jangan kita buat pada waktu tu melihat perempuan lain dengan nafsu. Lepas tu kalau kita jaga yang tu, insya-Allah Allah akan jaga isteri kita, anak-anak kita. Seorang raja, saya pernah cerita sebelum ni kan. Seorang raja pernah test anak dia satu hari. Anak puteri dia yang cantik dibenarkan keluar daripada istana pada hari tersebut tanpa pengawal. Anak dia keluar. Tak lama lepas tu anak dia balik. Lari balik menangis. Maka ditanya oleh si raja, apa kena dengan kamu, kenapa menangis? Dia kata tadi saya berjalan seronok sebab tak pernah dilepaskan macam tu oleh ayah dia untuk berjalan. Mereka kena ada pengawal. Hari ni dia bebas, tapi pakai pakaian rakyat dan pakai tutup macam orang tak kenal, kata dia puteri raja. Berjalan sampai dekat dengan istana dah, nak dekat balik dekat rumah, dekat pintu istana, ada seorang lelaki datang peluk saya, cium saya. Jadi dia takut dan dia lari masuk dalam. Maka apa kata raja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah pula? Anak dia kata ni, dia kena cium orang buat macam tu dekat anak. Nanti tiba-tiba dia ucap Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala balas balik apa yang aku buat. Dulu aku pernah peluk seorang perempuan dan aku cium dia. Sekarang Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala balas balik kepada aku. Orang cium anak aku balik 100%. Kalaulah aku buat lebih pada perempuan tersebut, maka akan berlaku lebih juga kepada kamu. Tapi disebabkan kerana aku buat yang tu sahaja, maka Allah balas yang tu balik kepada kamu. Selesai dah, Alhamdulillah, kata dia. Maksudnya Allah Ta'ala dah balas dah, sekali cukup, selesai. Sebab tu saya ucap Alhamdulillah, kata dia. Seorang soleh tengah berniaga di kedai, satu cerita lagi, tengah duduk berniaga di kedai emas. Dia buka kedai emas, isteri di rumah. Datang seorang perempuan cantik nak beli emas. Perempuan tu suruh dia pilih emas mana yang sesuai untuk perempuan tadi. Dia pun bagi peniaga, dia pun pilih lah gelang. Kemudian waktu nak dipakaikan, dia suruh perempuan tu pakai. Perempuan tu kata payah nak pakai, tolong pakaikan. Maka waktu dipakaikan tadi ni, tersentuh tangan perempuan tadi dan datang perasaan. Perempuan segak pula tu, pegang-pegang tu, terus datang perasaan. Bila datang perasaan, terus terlepas tangan dia. Kemudian selesaikan urusan tadi cepat-cepat. Perempuan sama ada beli tak beli tak tahu lah, Wallahualam. Tutup kedai, balik rumah. Balik rumah tanya isteri dia, ada nak jadi apa-apa hari ni? Ada nak jadi apa-apa hari ni? Bini dia tak ada apa. Tak cerita benda dia, ada nak jadi apa-apa? Dia kata ada. Bini dia kata ada. Apa dia yang jadi? Tadi lepas kamu keluar daripada rumah pergi bekerja, saya keluar daripada rumah pergi untuk urusan rumah. Bawa kendi ayam untuk ambil air di tempat ambil air. Waktu nak ambil air, lalu kawan kamu pun ambil air juga di tempat yang sama. Jadi tempat tu nak kena ambil, kena berselang-seli. Kawan ni ambil dulu, kemudian kawan ni ambil pula. Macam biasa. Jadi waktu saya nak angkat air tadi ke atas tangan saya tadi, atas kepala tu payah. Tak, kawan kamu yang tolong untuk angkatkan perkara tersebut akhirnya tersentuh tangan saya pada waktu tersebut. Dan waktu tersentuh tadi, terlepas tangan dia. Tangan saya pun terlepas pada waktu tersebut. Dan akhirnya saya terus balik pada waktu itu. Kata dia, Alhamdulillah. Kalaulah waktu tu saya lebih kepada isteri tersebut, pada perempuan yang di kedai tadi,
Kalaulah saya pun duk pi ulah tangan dia, duk pi ulit tangan dia dengan elok, kamu juga akan dibuat yang sama oleh lelaki tersebut kepada kamu. Kamu tadi ilmu tu dah. Tu apa ni, hubungan ni kena jaga elok. InsyaAllah Ta'ala akan jaga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu Nabi pesan, para ulama pesan, kalau anak lahir jangan lupa baca surah Inna Anzalna. Inna Anzalna dibaca sebanyak 100 kali. Ya Allah, ada kata baca 3 kali, ada baca kata 7 kali, ada baca, tapi Syekh Ahmad Mamdu pesan kepada saya baca 100 kali. 100 kali kepada anak kita tu. Moga-moga dia tidak akan terjebak dengan zina pada ketika besar nanti. Kerana ni benda yang paling menakutkan kita. Pada zaman yang menakutkan semua. Kita baca yang tu nanti insya-Allah. Pesan kepada ibu ayah agar buat macam tu. Maksudnya pendidikan dalam Islam ni mula daripada ketika lahir lagi. Sebelum lahir lagi dah dididik dah anak tersebut dalam perut. Lepas lahir pula ada lagi pula perlindungan. Ada pula benda-benda yang diatur dalam agama ni untuk melindungi anak-anak tersebut. Jadi kita kena buat, jangan tinggal. Jangan ambil pandang rendah perkara-perkara yang sedemikian. Baik. Ini permintaan Nabi kepadanya, hidup miskin dapat sabar ujiannya. Jadi para sahabat bukan tak ambil cakna, tapi Nabi bukan jenis bercerita. Ini permintaan Nabi kepadanya. Dan ini juga permintaan daripada Rasulullah, hidup miskin dapat sabar ujiannya. Ini ada hadis. Tengok di bawah hadis Nabi doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ini doa Nabi SAW. Roti Nabi diperbuat dari syair. Bukan syair, syair. Syair barli maknanya. Tepung barli letak sedikit sahaja air. Tu saya sebenarnya nak buat apa tau ni. Saya pun nak tulis dia ada air kat belakang. Jadi buat cara nak buat lah. Tepung barli letak sedikit sahaja air. Tepung barli ni taklah yang macam mana pun tepung barli tu kerah kong. Dia akan jadi roti kerah. Tepung barli. Kalau kamu pandai buat roti, kamu akan tahu tepung barli beza sungguh dengan tepung gandum. Tepung gandum kamu akan naik roti tadi bentuknya elok kalau bubuh yeast apa semua. Tepung barli bubuhlah yeast papan pun duk tu. Dia tak akan jadi kembung elok, dia akan jadi kerah. Dan memang tak akan sedap seperti mana roti gandum. Dan ni roti Nabi SAW yang Nabi makan. Beli sini tepung syair, cuma buat sendiri. Di sini disebut tentang macam mana para sahabat Nabi makan roti syair. Dan baginda tidak pernah berjumpa roti lembut seperti roti gardenia. Oh, bukan dia. Boleh buat juga tu pun. Dia kena, bait syair dia kena. Dan baginda tidak pernah berjumpa roti lembut seperti roti gardenia. Boleh. Kena dengan rojas. Dah roti lembut seperti di zaman kita. Sebab takut nanti 100 tahun lagi kalau adalah kitab ni masih wujud lagi, nanti orang zaman tu kata roti gardenia. Orang jenuh tahqiq pula. Siapa yang mula bina cipta gardenia? Apa tu Tazri Syed apa ni Syed Mukhtar Bukhari yang ambil pula roti gardenia. Kemudian dia ada beberapa franchise, banyak pula penting lah. Nak kena tahqiq pasal gardenia saja. Jadi kita sebut di zaman kita. Jadi zaman kita ni mana-mana roti zaman tu lah. Kalau di Mesir rotinya rich bake. Jadi rich bake tak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Roti macam rich bake tu memanglah. Rich bake tidak pernah ditemui oleh Rasulullah SAW dalam bentuk roti yang lembut macam tu. Kita makan roti lembut itu pun komplain lagi. Yang ni kalau anak kita dah besar boleh cerita dekat dia. Tapi kalau kecil-kecil ni dia cerita pasal rich bake, Nabi tak pernah jumpa dia. Hak ni yang sedap. Bagi kat dia rich bake, bagi kat dia roti syair. Tobat dia tak ambil syair. Dia akan ambil rich bake sebab tu lembut. Elok. Kita pun ambil yang tu. Jadi Nabi tidak pernah melihat roti yang lembut seperti gardenia, rich bake dan sebagainya lah. Tak pernah berjumpa. Para sahabat mencontohi baginda. Ini rahsia kejayaan mereka semua. Itu para sahabat mencontohi Nabi. Disebabkan kerana para sahabat membelakangkan dunia, mendahulukan akhirat, maka dunia mengikuti mereka. Kerana mereka tak di belakang. Disebabkan kerana kita meletakkan dunia di depan dan akhirat di belakang kita, maka akhirat meninggalkan kita dan dunia juga tak dapat kita. Dua-dua tu tak dapat. Faham? Para sahabat Nabi ni ada banyak jenis. Ada yang dunia iqbal kepada dia. Ada yang dunia berpaling daripada dia. Sayyidina, maksudnya ada bahagian manusia yang dibahagikan. Ada yang dunia menyukai dia dan dia tidak menyukai dunia. Faham?
Contoh seperti siapa dia? Orang yang dunia suka kat dia, dia tak suka kat dunia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tak suka dengan dunia, dunia suka dekat dia. Maka Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Umar 2/3 dunia, dan Sayyidina Umar tetap macam dia biasa. Bajunya bertampung 13 tampungan, dan rumahnya tetap rumah yang biasa tadi, tanpa dia mengikut kepada dunia yang dia dapatkan. Ada di kalangan manusia pula yang dunia tak suka dia, dia pun tak suka dunia. Dunia pun tak mahu dia, dia pun tak mahu dunia. Siapa di antaranya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tak suka dunia, dunia pun tak mahu dia. Ada manusia yang dunia suka dekat dia, dia pun suka dekat dunia. Ini seperti kerajaan-kerajaan Islam setelah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, semua samanya. Dunia suka dekat mereka, mereka pun suka dekat dunia. Dan tu Allah Ta'ala bagi mereka pegang dunia. Mereka pun suka dunia juga, kebanyakannya. Dan yang keempat, ada yang dia suka dekat dunia, dunia pula tak suka dekat dia. Siapa dia? Kita. Kita nak kalau beli dunia tu. Buktinya kalau tak ada duit, tension. Tak ada duit, pening tak? Siapa yang duduk sini tak ada duit, dia rasa tenang, macam tak ada apa. Tak ada makanan kat rumah, alhamdulillah, khair. Tenang, tidur. Dia tak ada duit, dia akan tension. Dia macam-macam lah. Tak ada teman hidup lagi, dia rasa macam dia tak handsome sangat. Macam-macam semua dia dengan dunia saja. Dunia pula tak mahu kat dia. Itu keadaan manusia sekarang yang kebanyakannya begitu. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang-orang yang tidaklah memandang sangat dengan dunia tersebut dengan pandangan syirah, pandangan yang tamak, dan juga inginkan dunia tadi seperti mana orang-orang yang tidak diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Baik. Jadi itu rahsia kejayaan para sahabat, kerana mereka mengikuti Rasulullah bukan dalam satu bahagian saja, semua bahagian kehidupan mereka, makanan mereka. Lepas tu para sahabat bila makan makanan yang sedap saja menangis mereka kerana mengikuti Rasulullah SAW. Ini bukan menangis buat-buat. Bukan buat-buat menangis kata sedihnya Rasul tak makan, tak boleh makan sedap. Tak. Ini menangis yang sungguh-sungguh. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf balik daripada pasar, dia bersiap, kemudian disiapkan makanan oleh pembantunya kepada teman-teman yang hadir ke rumah pada waktu tersebut. Di kalangan tabi'in, ini anak-anak murid dia, mari ke rumah pada waktu itu, dijamu dengan makanan, dengan ayam dan juga daging yang lazat, diletakkan di atas hidangan. Dia tengok je makanan itu terus menangis. Kadang-kadang orang yang kaya tu menangis dia, dan kemudian bila ditanya kenapa menangis, kata dia, saya teringat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah bertemu makanan yang selazat ini seperti yang kita temui sekarang. Jadi kita kalau makan makanan yang lazat tu, kena ingat lagi Rasulullah tak pernah temu ni makanan yang kita makan. Boleh. Jika mahu semak kehidupannya, jangan segan buka sirah Syama'il. Pasti tambah keyakinan setelahnya bahawa Nabi bukan mengejar dunia. Dunia ini hanya persinggahan saja. Di akhirat itu tempat tinggal kita. Jadi kalau kita melihat dengan sirah Rasulullah, kita akan tahu bahawa Rasulullah SAW tidak pernah mengejar dunia dan diberikan perbendaharaan dunia, dan Nabi tidak memandang perkara